masyarakat juga ada batasan. Datuk Yang Di-Pertua yang bijaksana, soalan 3 jerantut perlukan penjelasan. Terima kasih. Terima kasih. Sila Menteri Pelancongan Seni dan Budaya untuk menjawabnya. Tempoh masa 3 minit. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Tuan Di-Pertua, terima kasih jerantut di atas soalan dan pantun saya tak boleh jawab, saya tak pandai. Sebelum saya meneruskan untuk menjawab soalan daripada Yang Berhormat Jerantut ini, izinkan saya Tuan Di-Pertua untuk turut menjawab dan memberi maklum balas kepada soalan ini bersekali dengan 10 pertanyaan lisan yang lain kerana ia menyentuh perkara yang sama, iaitu kesan penularan wabak COVID-19 kepada industri pelancongan negara. Soalan-soalan berkenaan ialah pertanyaan nombor 17 oleh Yang Berhormat Tanjung Manis pada 15 Julai, pertanyaan oleh Yang Berhormat Wangsa Maju 21 Julai, Yang Berhormat Beaufort dan Yang Berhormat Bukit Bintang 3 Ogos, pertanyaan oleh Yang Berhormat Lembah Pantai bertarikh 12 Ogos, pertanyaan oleh Yang Berhormat Jempol, Yang Berhormat Pasir Gudang, Yang Berhormat Taiping bertarikh 18 Ogos, pertanyaan oleh Yang Berhormat Batang Lupar bertarikh 26 Ogos dan yang terakhir pertanyaan oleh Yang Berhormat Batu Gajah bertarikh 27 Ogos. Tuan Yang Di-Pertua, penularan wabak COVID-19 bukan sahaja memberi impak kepada Malaysia, malah hampir semua negara di seluruh dunia turut terpaksa menerima kesan negatifnya. Dalam situasi yang tidak pernah berlaku ini, Malaysia telah mengambil keputusan untuk melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan ataupun PKP bermula 18 Mac 2020 dan diikuti beberapa fasa lain yang masih berkuat kuasa sehingga hari ini. Antara langkah utama semasa PKP ini adalah penutupan sempadan antara negeri dan juga sempadan negara. Langkah drastik ini sememangnya perlu dilakukan bagi mengawal penularan wabak COVID-19. Namun industri pelancongan negara adalah pihak yang paling terjejas dalam situasi ini. Selaras dengan perkembangan ini, Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya atau MOTEK telah mengumumkan pembatalan kempen Tahun Melawat Malaysia tahun 2020 dengan serta-merta. Pembatalan ini adalah wajar memandangkan penutupan sempadan negara tidak membenarkan warga asing memasuki Malaysia. Dengan ketidakhadiran pelancong dari luar negara ini, MOTEK menjangkakan ketibaan dan perbelanjaan pelancong antarabangsa ke Malaysia bagi tahun 2020 akan menurun sebanyak 75% berbanding tahun 2019. Industri pelancongan negara terutamanya yang berkaitan dengan penginapan, pengangkutan, membeli belah, makanan dan minuman dan penganjuran acara-acara perniagaan di bawah MAIS telah terjejas teruk. Sehingga Jun 2020, Kementerian menganggarkan sektor-sektor ini mengalami kerugian sebanyak 45 bilion ringgit akibat penularan wabak COVID-19 ini. Daripada jumlah tersebut, MOTEK mengunjurkan kerugian bagi segmen pelancong antarabangsa adalah melebihi 31 bilion ringgit. Manakala bagi segmen pelancong domestik, Kementerian menganggarkan kerugian melebihi 13 bilion ringgit. Berdasarkan statistik MOTEK bagi tempoh Januari hingga Mac 2020, perbelanjaan pelancong antarabangsa merekodkan penurunan sebanyak 41.5% daripada 21.4 bilion ringgit pada 2019 kepada 12.5 bilion ringgit. Jumlah kerugian ini termasuklah kehilangan pekerjaan, punca pendapatan, ekoran aktiviti perniagaan yang tidak boleh dijalankan, pemotongan gaji serta pembatalan tempahan produk pelancongan serta hotel dan pakej pelancongan. Demi masa saya berhenti di sini, boleh tanya soalan tambahan nanti. Terima kasih. Terima kasih, Menteri. Sila soalan tambah pertama, Jerantut. Terima kasih Datuk Yang Di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Menteri atas penjelasan yang diberikan sebentar tadi. Tahniah atas jawapan yang diberikan. Saya nak jemput Menteri datang ke Jerantut khususnya Taman Negara, tengok sendiri bagaimana kesengsaraan rakan-rakan kita yang terlibat dalam pelancongan ini akibat daripada COVID ini. Tapi itu bukan soalan Datuk Yang Di-Pertua. Makluman saja. Semua mengetahui pelancong asing merupakan penyumbang terbesar dari segi pendapatan agensi pelancongan di negara kita. Dengan penutupan sempadan ini, maknanya pelancong asing tak datang. Kerajaan memberi bantuan one-off kepada sektor pelancongan, tapi tidak mencukupi. Jadi saya nak tanya, apakah langkah-langkah ini ambil oleh kementerian jika sekiranya penutupan sempadan ini berlaku dipanjangkan lagi tempohnya? Jadi apakah bantuan-bantuan yang boleh diberikan selain daripada one-off kepada sektor ini?
Terima kasih, Yang Dipertua. Sila, Berhormat Terima Menteri. kasih Yang Berhormat Jantut, terima kasih Tuan Dipertua. Walaupun pintu sempadan negara ditutup mulai 18 Mac, namun kehadiran pelancong telah mula menunjukkan kemerosotan sejak Januari 2020 lagi apabila telah ada negara-negara yang membuat penutupan sempadan dan nasihat perjalanan ataupun travel advice dengan izin untuk tidak datang ke benua Asia dan juga Malaysia di awal penularan wabak COVID-19 di China. Selepas 18 Mac, bilangan ini menjadi sifar secara total. Oleh itu, salah satu fokus perancangan MOTAC pada masa ini dan pasca PKP kelak adalah untuk menumpukan perhatian dan promosi bagi melonjakkan bilangan pelancongan domestik bagi sedikit sebanyak menampungkan kehadiran pelancong asing. Tadi dijemput ke Jerantut, insya-Allah saya pergi sebab kami pun telah pergi secara domestik ke negeri-negeri di Malaysia ini. Secara purata, Malaysia menerima ketibaan antara 22 hingga 25 juta pelancong asing setiap bulan. Oleh itu, kita perlukan rakyat Malaysia untuk melancong dalam negara. Bak kata tagline kita, cuti-cuti Malaysia, bagi memastikan kelangsungan aktiviti dalam industri ini agar aktiviti ekonomi dapat terus dijanakan. Banyak lagi saya nak cakap. Cuma saya nak mengucapkan tahniah kepada beberapa ahli yang berhormat. Saya perhatikan telah mempromosikan domestic tourism ini dalam di kawasan mereka masing-masing. Tahniah. Terima kasih Menteri. Saya jemput soalan tambahan ke Balik pulau. dua. Saya jemput Balik pulau. Balik pulau. Terima kasih Yang Dipertua. Terima kasih Menteri atas jawapan tadi. Saya ingin bertanya mengenai kenyataan Perdana Menteri Pak Goh pada 6 Julai yang lepas menyatakan bahawa pemulihan sektor pelancongan ini akan mengambil masa sehingga 4 tahun. Okey, dan sedangkan UNWTO, United Nations World Tourism Organization, cuma menyatakan recovery akan bermula quarter end 2020 ataupun early 2021. Ini bercanggah dengan kenyataan daripada Badan Dunia. 4 tahun ini akan menyebabkan kesengsaraan lagi dalam bidang sektor pelancongan ini. Kita tahu 3.3 juta bergantung dengan sektor pelancongan, labor intensif industri dengan izin. Dan ini akan menyebabkan juga kejatuhan GDP negara. Kita tahu GDP 15.2% coming from tourism dengan izin. Jadi kalau kenyataan PM itu tidak membantu langsung, ataupun adakah ada perancangan daripada MOTAC sendiri untuk memulihkan atau memendekkan tempoh pemulihan itu sendiri? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuan Ketua, terima kasih Yang Berhormat yang mana telah menjalankan tugas yang sama pada sebelum ini. Sebenarnya apa yang Amat Berhormat nyatakan secara menyeluruhnya, ianya akan pulih secara menyeluruh. Kami menjangka dari segi permulaannya pada tahun hadapan, second quarter of next year insya-Allah. Tapi pada masa yang sama itu semuanya adalah jangkaan. Cuma kita mempunyai banyak perancangan dan juga mengambil tindakan untuk memastikan pemulihan ekonomi akan berjalan lebih awal. Dan saya nak nyatakan di sini banyak telah kita lakukan, misalnya dari segi promosi domestic tourism yang telah kami lakukan, walaupun kita menjangka akhirnya mungkin pada akhir tahun ini, tetapi kita nampak pada beberapa minggu yang lepas ini kita sudah nampak bagaimana bagaimana kita telah melakukan recovery ini, dan nampaknya hotel-hotel yang telah bermula beroperasi begitu banyak sekali dan kebanyakannya telah dia punya occupancy rate dengan izin adanya 75%, adanya 100%. Itu yang kita dapat maklum balas daripada Malaysian Association of Hotels dan juga yang lain-lain yang melalui yang bekerjasama dengan kita. Malah kami terima kasih juga dengan airlines yang mana macam Firefly, AirAsia dan juga MAS yang telah memberi package-package untuk membantu kita. Saya rasa fakta tu salah, YBM salah. It cannot be 75% to 100%.
average 31% occupancy rate. Yang Dan Muhammad, ini- yang ya. menerima laporan bukan yang Muhammad. Ya, Yang saya menerima tahu. laporan Ini daripada laporan Montek. daripada Kami MAH. kementerian Saya rasa menerima itu fakta laporan yang secara salah. rasmi. Sebab apa? Hotel Kalau laporan Salah itu tu. salah, laporan itu diberi kepada kita salah, itulah laporan Mana yang kita dapat terima. daripada Tapi 75 yang satu Muhammad persen? bukan menteri lagi. Kan. Jadi yang Muhammad tidak menerima semua ini. Yang menerima adalah kita. Kami Maklumat daripada MAH, Malaysian Association of Hotel. yang kami MAH. antaranya salah satu daripadanya yang Muhammad yang menerima laporan ini setiap minggu setiap hari adalah Montek, bukan yang Muhammad. Okey, terima kasih. Terima kasih Perdana Menteri.